Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Untuk subjek akhlak dan adab pada hari ini, Ustazah akan masuk tajuk ataupun bab yang terakhir, iaitu tajuk bakhil. Bakha yalam. Bakha yalam, okey, artinya bakhil, okey, ataupun kedekut. Ejaannya BAKHIL, bakhil. Okey, pada kita cakap kedekut lah kan. Okey, kita nak tengok apa pengertiannya. Maksud dia apa? Okey, pengertian dari segi bahasa ialah menahan sesuatu. Menahan sesuatu daripada apa? Okey, kita tengok istilah dia. Perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang wajib kepada orang lain. Okey, bila kita tidak memberi sesuatu yang wajib kepada orang yang sepatutnya, itu namanya bakhil. Okey, ada orang susah, kita tak boleh bukan tak dapat nak tolong, kita boleh tolong. Ada duit tapi tak nak bagi, tu namanya bakhil ataupun kedekut. Okey, kalau sesuatu yang macam sunat, okey, itu tak apa. Tapi kalau kita ada duit dan kemudian contoh adik-beradik kita susah ke apa kan, kita wajib tolong. Okey, tak boleh. Sifat bakhil ni salah satu sifat mazmumah. Mazmumah ni adalah sifat yang buruk. Lawannya sifat mahmudah ataupun pemurah. Kalau bakhil ni lawannya pemurah lah kan, sifat yang baik. Okey, ada beberapa jenis bakhil. Yang pertama, bakhil mengeluarkan harta. Okey, bakhil mengeluarkan harta ni bila ada harta tapi tak dapat nak keluarkan untuk nak bantu orang ataupun nak buat perkara yang baik lah kan. Itu namanya bakhil mengeluarkan harta. Seterusnya, Allahumma salli Muhammad, bakhil ilmu. Bila ada ilmu, kawan tanya apa semua tak nak cakap, senyap je, ataupun cuba mengelak-ngelak. Itu namanya bakhil ilmu. Okey, boleh. Seterusnya, bakhil memberi makan. Okey, bila kita ada rezeki lebih, kita tak nak kongsi dengan orang lain. Itu namanya bakhil dalam memberi makan. Okey, kita kena jauhi sifat-sifat ni. Bila kita dapat bantu orang, kita dapat sebarkan ilmu ataupun kita dapat mengeluarkan harta untuk seseorang, percayalah takkan miskin pun kita kan. Nabi SAW dah bersabda dah, takkan miskin seseorang itu yang bersedekah ataupun memberi makan kepada orang lain kan. Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Okey, seterusnya, bakhil mengucapkan salam. Okey, jumpa tak nak bagi salam. Bila dengan ustazah dengan ustaz tak nak bagi salam. Kalau boleh, kalian bila hantar kerja ataupun apa semua, perlu bagi salam dulu, wajib bagi salam dulu, barulah hantar. Jangan tiba-tiba terus hantar, lepas tu senyap je. Tak elok macam tu. Itu namanya orang kurang adabnya. Okey, kita boleh perbaiki insya-Allah. Okey, seterusnya, bakhil menyampaikan nasihat. Okey, boleh nampak kawan tu macam okey, bila nampak kawan tu macam perlukan nasihat ke apa, tak nak bagi nasihat apa semua. Sedangkan kawan tu makin lama dia nak sesuatu tapi tak ada orang yang mendorong. Jadi mungkin bila kita bagi nasihat, hatinya makin lembut. Okey, dia boleh pelan-pelan pergi dekat Islam semula kan. Seterusnya, bakhil kepada kaum kerabat yang hampir. Okey, bila kita ada anak ataupun ada adik apa semua, anak saudara ke, kita jangan bakhil. Kadang-kadang tu belanjalah apa semua kan. Itu namanya orang yang beradab, orang yang suka menolong, orang yang biasanya orang yang macam ni suka membantu ni, orang lain akan suka. Bukan saja Allah, bukan saja Rasul suka, tapi orang lain, manusia sendiri akan suka. Bukanlah kita membantu tu untuk membodek atau apa-apa, tapi sebab kita tahu tanggungjawab kita untuk orang sekeliling, untuk rakan-rakan kita, untuk ustazah-ustaz kita, untuk ibu bapa kita terutamanya kan. Seterusnya, bakhil kedudukan. Bila kita ada kedudukan, kita jadi bakhil. Sebab orang yang ada pangkat atau kedudukan yang tinggi ni biasanya dia akan jadi tinggi diri. Sebab itu sebaik-baiknya adalah sifat qanaah, iaitu bersyukur dengan apa yang kita ada kan. Seterusnya, punca
Bakhil. Punca bakhil ni banyak sebenarnya, tapi Ustazah listkan hanya beberapa lah. Yang pertama, mementingkan harta dan wang. Kemudian tidak yakin dengan Allah dan bimbang menjadi miskin. Ni antara punca bakhil lah ni kan. Sebab dia tak yakin yang Allah tu akan memberi lagi rezeki pada dia. Dia ingat Allah tu bila dia bagi, Allah akan miskinkan dia kan. Dia takut dengan miskin sebenarnya. Sedangkan dia kena tahu Allah tu maha kaya. Kita ni kena tahu bahawa Allah tu maha kaya dan akan beri apa yang kita nak sesuai dengan keperluan kita. Dan seterusnya, keburukan bakhil ni pun banyak sebenarnya. Ni Ustazah listkan hanya beberapa. Yang pertama, Allah akan menimpakan bencana di dunia. Okey, bila kita bersikap kedekut dengan apa Allah bagi, Allah tarik lah dengan bencana dekat dunia kan. Seterusnya, Allah akan memberi penyakit yang berpanjangan. Kita ada duit tapi kita tak boleh makan apa. Kita ada duit tapi kita tak boleh beli apa-apa. Sebab apa? Sebab duit tu untuk pulihkan kita punya kesihatan. Mahalnya kesihatan tu sehingga habis duit kita hanya untuk ni. Sebab dulu kita kedekut nak bagi kat orang kan. Sebab tu Allah tarik lagi. Padan muka. Seterusnya, selepas meninggal dunia, hartanya akan habis ke jalan maksiat. Sebab masa dia hidup, dia tak nak bersedekah, tak nak bagi orang yang memerlukan. Maka lepas dia meninggal dunia, hartanya akan habis macam tu je lah, dekat jalan maksiat. Yang tak mampu nak mengalir kepada jalan yang betul, tak mampu nak bagi pahala masa dia dekat sana kan. Sedangkan orang yang meninggal tu mampu untuk memperoleh pahala bila dia ada harta-hartanya yang dibelanjakan dengan betul, dengan tolong orang atau apa-apa, rezeki ataupun pahala yang berterusan. Tu namanya. Okey, sampai sini sahaja untuk tajuk bakhil. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa minggu depan.